Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Hidayat, Al-Fadhil Ustaz Hashim dan seterusnya, Tuan Pengerusi Suruh Jawatan Kuasa Surau At-Taqwa, Datuk-datuk, datin-datin, para alim ulama, para asatizah, para pimpinan dan seterusnya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ketika ini, tuan-tuan haji, puan hajah, jam di tangan kita sekitar kurang lebih 8-7 minit, 8 minit macam itulah. Alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala masih berikan kepada kita umur, kesihatan, dapat datang kita ke masjid, ke surau kita ni. Alhamdulillah. Ada orang, Tuan Haji, Puan Hajah, pagi tadi dia sarapan sama-sama. Dalam fikiran dia, tengah hari boleh makan, tengah hari lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang boleh makan tengah hari lagi. Lepas bayang zuhur, dalam fikirannya dah berfikir-fikir, malam ni apa agenda? Malam ni nak makan apa? Tuan-tuan, ada sesetengah dalam fikirnya berfikir macam itu. Dalam fikirannya rasa macam boleh buat macam semalam lagi. Rupa-rupanya hari ini, tengah hari tadilah merupakan makan tengah hari yang terakhir dengan suami, dengan isteri dan anak-anak. Rupa-rupanya maghrib tak sampai dan tak sempat untuk bertemu lagi sebab kembali ke rahmatillah. Begitulah atur cara ataupun jadual kehidupan kita, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam fikiran kita ni, kita yang duduk-duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, dalam fikir kita, esok pagi subuh kita duk fikir ada lagi. Kita rasa confident lah, kita rasa yakin lah, subuh esok kita ada lagi. Adakah depan saya ni yang dia rasa esok subuh dia tak ada tak? Cuba angkat tangan. Senyap belakang Ustaz Hidayat. Tak respon ni. Siapa yang esok ni dia rasa, dia tak ada dah kot esok, boleh angkat tangan. Siapa rasa macam tu? Tak jawab ni malaikat lalu ni, tuan-tuan. Maknanya termasuk yang duk ceramah depan ni pun, tak ada siapa pun yang boleh bagi jawapan sama ada esok kita ada lagi ke tidak. Tapi harapan kita semua esok ada lagi. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kerana itulah dalam hidup kita ini kena sentiasa ada dalam diri, dalam hati, dalam perasaan, dalam jiwa kita, iaitulah satu benda yang sangat penting, iaitulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu, kata ulama, syukur itu dapat diterjemahkan dengan 3 cara, Tuan Haji, Puan Hajah. Yang pertama, syukur dengan hati. Hati kita ini sentiasa tetap dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak berganjak hati kita itu dengan kalimah tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walau apapun ujian yang datang, kita tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Cara yang kedua, untuk menunjukkan kita ini hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, kata ulama, syukur dengan mulut. Mulut kita ini sentiasa menyebut-nyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan cara yang ketiga, syukur itu dapat diterjemahkan dengan
amalan ibadat kita makin bertambah daripada seluruh anggota panca indera kita ini, makin bertambah amalan-amalan kita. Makin rajin amalan-amalan, makin banyak amal-amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 cara yang digaris pandukan oleh para ulama. Contoh ataupun tanda orang itu bersyukur, maka dapat dilihat dengan 3 cara yang disebutkan tadi. Baik, hadirin, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam catatan sejarah ataupun catatan sirah, dalam Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia telah mengatakan ataupun telah mencatatkan Al-Isra dan Mi'raj itu berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 selepas kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kenabian ataupun selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, setelah 9 tahun itu maka diangkat menjadi rasul. Pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 kenabian diangkat menjadi rasul, dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kalau mengikut pendapat Al-Mansur Furi, dia mengatakan pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian telah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan perempuan, Isra dan Mi'raj berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlaku 4 perkara. Setelah berlaku 4 perkara ini, berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal dunia pada bulan Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Bapa saudara Nabi ni yang bernama Abu Talib, dia sayang sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya Muhammad tu siapa, apa kaitannya dengan kamu, dia jawab, Muhammad itu ialah anak aku. Walaupun Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah anak saudara kepada Abu Talib, tapi nak ceritanya punyalah sayang, kasih dan cinta. Sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku yang Muhammad itu anak dia. Dan Abu Talib ini juga seorang pimpinan di Makkah. Seorang pimpinan ataupun ketua musyrikin Makkah, ketua Quraisy di Makkah, orang yang dihormati. Apabila musyrikin Makkah Quraisy nak mengapa-apakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ni pistop dulu. Dia kata, hampa jangan bimbang, Muhammad tu serah kat aku bolehlah settle, jangan bimbang. Tak jadi musyrikin Makkah itu untuk mengapa-apa ataupun nak menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak jadi, sebab Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi perisai ataupun menjadi pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Haji, Puan Hajah, yang Nabi sedih sungguh Abu Talib ini apabila nak berdepan dengan sakaratul maut, bila nak meninggal dunia. Nabi duduk di sebelah Abu Talib, Nabi sebut kepada Abu Talib, ya am, wahai pakcik, tolonglah, mu sebutlah la ilaha illallah. Tolong sebut la ilaha illallah. Sebab dengan perkataan itu, wahai pakcik, aku boleh tolongmu, aku boleh tolong kamu di hari akhirat nanti. Tolonglah pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Itulah rayuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakciknya Abu Talib. Terutama sekali bila Abu Talib nak meninggal dunia, tuan-tuan.
Tapi tuan-tuan, apakan daya, yang duduk sebelah Nabi waktu tu ada juga abu-abu yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi? Abu Sufyan, waktu tu tak masuk Islam lagi Abu Sufyan. Ni geng-geng abu-abu hak lain ni, dia kata, Abu Talib, hang jangan dia buat pelik. Hang jangan duk buat benda pelik. Jangan duk buat benda pelik dari apa yang nenek moyang kita pegang. Ni, abu-abu hal lain ni dia pun celik mata juga. Dia pun sebut dekat Abu Talib. Takdir Allah, tuan-tuan. Sampai kesudah. Sampai penghujung usia Abu Talib tak keluar perkataan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak keluar perkataan itu daripada mulut Abu Talib. Yang inilah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam sedih sungguh. Kerana apa? Pakcik yang selama ni menjadi pelindung perisai, yang dia sayang kepada pakcik ini, pakcik yang dia jaga Nabi Muhammad sejak kematian ibu bapa dan sebagainya. Akhirnya pakcik yang dia sayang ni tak sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Nabi sebut, Ya Allah, aku nak istighfar, nak minta ampun bagi pihak pakcik aku, wahai Allah. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, kerana hidayah itu adalah hak milik Allah. Allah sahaja yang memberikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana itu tuan-tuan, bapa ataupun ayahanda kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan haji, abang-abang, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq siapa tuan-tuan? Abu Quhafah. Abu Quhafah ni tuan-tuan, takdir Allah, bila di penghujung umur dia, mana warga emas lah kan, Ustaz Hidayat, kalau naik LRT itu setengah harga lah kan, orang kali kot. Di hujung usia Abu Quhafah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Abu Quhafah, bapa kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini, nak mengucap syahadah. Ini Abu Quhafah nak masuk Islam, nak peluk Islam Abu Quhafah. Saat Abu Quhafah duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sebut, Ya Rasulullah, aku seronok hari ni ayah aku nak masuk Islam. Aku seronok, wahai Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, terus terang aku nak beritahu pada kamu ya Rasulullah, aku lebih bahagia, aku lebih gembira kalau saat ketika ini bukan ayah aku yang duduk depan kamu untuk bersyahadah. Aku lebih gembira dan aku lebih bahagia kalau duduk depan kamu sekarang ini untuk mengucap syahadah, iaitulah pakcik kamu ya Rasulullah, Abu Talib. Kalau Abu Talib yang duduk depan kamu sekarang ini untuk mengucap syahadah, aku lebih gembira dan aku lebih bahagia ya Rasulullah. Aku lebih seronok ya Rasulullah. Bukan ayah aku pun tak apa ya Rasulullah. Hebat sungguh iman Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Dipegang sungguh hadis yang Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tak sempurna iman kalian semua selagi mana aku, kata Rasulullah, selagi mana aku belum kamu cintai melampaui cinta kamu kepada ibu bapa, kepada anak-anak dan kepada sekalian umat, sekalian orang yang ada atas dunia ini. Cinta iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena lebih tinggi lagi, tuan-tuan rahmati Allah. Hadirin rahmati Allah, Nabi rasa down sungguh. Nabi rasa lemah semangat kerana pada saat itu, khususnya pada tahun ke-9 kenabian, tahun ke-10 kenabian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat berada dalam keadaan tertekan, ditekan, diancam, diasak oleh musyrikin Mekah kerana selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan yang Nabi membawa iman, membawa risalah tauhid. Tuan-tuan, hak tu nombor satu. Dalam catatan riwayat, selang 2 bulan. Ada juga dalam riwayat kata selang 3 hari. Tak apalah. Walau apa pun, selepas Abu Talib, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula meninggal dunia. Nabi sayang sungguh kepada Khadijah. Sebab apa Nabi sayang, tuan-tuan? Dikala penduduk Mekah tak percaya kepada Nabi, dikala orang-orang Mekah kata Nabi ni pembohong, Nabi ni tukang sihir, Nabi ni orang gila, tiba-tiba Khadijah binti Khuwailid beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala orang Mekah, penduduk Mekah tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampah dengan Rasulullah, Khadijah yang memberikan harta dia ini untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Qad ruziqtu," aku ini kata Nabi telah direzekikan untuk mencintai Khadijah. Aku telah direzekikan untuk mencintai dan dicintai oleh Khadijah. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, tuan-tuan, waktu ni Khadijah tak ada dah. Nabi tengah semayang, tiba-tiba tuan-tuan dengar suara wanita panggil nama Muhammad, panggil nama Nabi. Nabi duduk tengah semayang, bila dengar tu Nabi bagi cepat semayang nak bagi habis. Sebab Nabi duk ingat yang panggil Nabi itu ialah Khadijah. Rupa-rupanya Khadijah dah meninggal lama dah. Tapi Nabi duk teringat suara tu macam suara Khadijah. Rupa-rupanya bila habis semayang Nabi tengok rupanya tu orang itu ialah adik kepada Sayyidatina Khadijah. Maknanya sampai begitulah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Kerana itulah nak tanyalah juga tuan-tuan haji, kalaulah takdir orang rumah meninggalkan, isteri kita meninggal, berapa hari tuan haji kita nak sedih? Ustaz Dayak, selalunya orang lelaki ni berapa hari sedih? Berapa hari Ustaz? Hai, tak berani nak jawab ni, Puan Hajah ada belakang. Hai, 2 minggu kan, seminggu. Tapi saya percayalah jemaah surah At-Taqwa ni Ustaz, kami ni selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah macam itulah. Kan, maknanya kenangan-kenangan kita dengan suami, dengan isteri bila kita dah berpisah alam nanti, kita ingat dan kita doakan supaya semuanya itu menjadi amal-amal soleh. Jadi Khadijah binti Khuwailid apabila meninggal dunia, ia memberi kesan sungguh-sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusiawi, memang terkesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Nombor 3, berlaku juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dakwah Nabi ditolak di Makkah, tuan-tuan haji puan hajah. Nabi cuba mencari ruang baru di Taif. Nabi pergi ke Taif, Nabi ketuk pintu ke pintu. Nabi ketuk pintu ke pintu. Pintu rumah ke pintu rumah Nabi ketuk, nak dakwah, nak seru kepada jalan Allah. Nak seru ni supaya beribadat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Orang-orang Taif, apa mereka kata? Hangka yang nak jadi Rasul ni, hangka yang mengaku sebagai Nabi, tak ada kelebihan apa-apa pun. Itu jawapan balas yang diberikan oleh penduduk-penduduk Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah ditemani oleh beberapa sahabat, antaranya Zaid bin Harithah. Orang Taif di kalangan anak-anak muda, budak-budak kecil, orang-orang dewasa, bila mereka tahu Nabi datang membawa risalah, mereka pakak-pakak keluar ramai-ramai, buat 2 saf,
mereka pakat-pakat baling batu seorang sikit, baling kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat menyatakan Zaid bin Harithah sak kiri, sak kanan, sak depan, sak belakang. Kedudukan dia tu kerana apa? Kerana dia nak melindungi baginda Rasulullah SAW daripada ni batu-batu dan benda-benda yang dibaling oleh orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW. Punya teratu layanan yang ditunjukkan oleh penduduk Taif kepada Rasulullah SAW. Nombor 3. Perkara yang keempat, tuan-tuan, telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang sedikit pada waktu itu, yang minoriti pada waktu itu, iaitulah penduduk Makkah, pulau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat pulau jumpa tak sembang, tak senyum, tak apa, tu boleh kita tahan lagi. Tapi pulau ni dalam tempoh 3 tahun di pulau, dalam catatan sirah sebut 3 tahun kena pulau, sehingga kan orang Islam dahlah sikit ni terpaksa pergi hidup, pergi duduk berkelompok di perkampungan Banu Hashim. Share makanan ni, berjimat makanan ni supaya takut habis. Kalau habis tak ada benda nak makan. Sehingga kan kalau pergi kedai, Quraisy tak mau jual, dan Abu Jahal kata, aku jamin makanan hampa ni kalau tak ada orang beli, aku akan beli. Tolong. Abu Jahal pesan kepada peniaga-peniaga, hampa jual kepada Muhammad dan umat Islam dan geng-geng Muhammad, hampa jual dengan harga yang paling tinggi supaya mereka ini tak mampu nak beli makanan. 3 tahun ya pulau pemulauan itu dibuat kepada Rasulullah dan para sahabat. Dalam riwayat mencatatkan, dah bila teratu punya susah, tuan-tuan, akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabat ini dilaporkan terpaksa makan daun kayu untuk melapik perut dan seumpamanya. Itulah 4 perkara yang dirangkumkan yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun keduka citaan. Hadirin, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Azza wa Jalla sebut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah Taala sebut kepada kita, tuan haji, puan hajah, kami memang akan uji kalian semua dengan ujian-ujian yang tertentu. Minal khawfi wal ju'i, dengan ketakutan, dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dengan dikurangkan harta-harta dan seterusnya. Tetapi di hujung itu Allah Ta'ala bagi tahu, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Tuan Haji Puan Hajah untuk peringatan kita semua, ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan orang beriman itu, kata Nabi, dalam apa juga situasi mereka ini berada dalam kebaikan. Apabila mereka mendapat nikmat, orang beriman ni bila mereka mendapat nikmat, mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik bagi mereka, kata Nabi. Pada masa yang sama, orang beriman itu apabila mereka diberikan ujian, diberikan musibah, mereka bersabar, dan kata Nabi, itu baik bagi mereka. Maknanya orang beriman yang kita nak jadi ini ialah dalam apa juga situasi kita menjadi hamba Allah yang tak pernah lupa untuk mengucap syukur paling awal dan paling akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa juga yang Allah Taala uji kita, kali pertama kita diuji, perkataan yang pertama itulah yang keluar dari mulut kita, bersabar, redha, syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
perkara yang kita nak sama-sama didik diri dan peringat diri kita tuan-tuan, khususnya apabila kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj. Asal kisahnya iaitulah Isra' Mi'raj itu berlaku setelah berlaku 4 perkara yang kita sebutkan tadi, yang disebut sebagai Amul Huzni. Tuan-tuan, rencana Allah maha sempurna segala-galanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, ada benda Tuan Haji Puan Hajah dalam hidup kita ni yang pada mata kita nampak tak elok. Kita memang tak suka, kita memang tak mau benda tu. Khususnya musibah, ujian, siapa mau? Siapa pun tak mau. Tapi tuan-tuan, Al-Quran surah Al-Baqarah bagi tahu kepada kita, Al-Quran ajak kepada kita, mungkin ada benda pada mata kita, benda tu tak elok, tapi wa huwa khairul lakum. Tapi benda yang tak elok pada mata kita tu, itu benda yang baik. Itu baik untuk kita. Dan dalam ayat yang sama Allah Ta'ala bagi tahu, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada juga benda yang mana pada mata kita, pada fikiran kita, pada hati kita, kita nak sangat-sangat, kita seronok sangat-sangat kalau dapat, tiba-tiba tak dapat. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, wa huwa syarrul lakum. Benda tu tak elok. Benda tu kalau dapat kepada kamu tak elok, Zarifi. Tak elok, tak apalah hang tak dapat, tak apa. Maknanya inilah takdir ataupun hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya 4 perkara tadi Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperteguhkan kekuatan dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beberapa tahun nanti selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, selepas 13 tahun di Makkah, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak suruh hijrah untuk mentadbir sebuah kerajaan Islam, iaitulah kerajaan Madinah. Rupa-rupanya itu rencana Allah. Sebelum Allah Ta'ala nak bagi kebertanggungjawabaan yang besar, Allah uji dulu untuk membina ketahanan dalaman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam riwayat pada satu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di tepi Baitullah Al-Haram, di tepi Kaabah, antara jaga dan antara tidur. Dalam riwayat, ada setengah riwayat kata di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kalau saya tak salah, ialah Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Dalam keadaan itulah, pada malam itulah, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang menjenguk, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibedah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, dibasuh hatinya dan dibasuh hatinya dengan air Zam-Zam dan dituangkan hikmah dalam hati baginda, dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijahit kembali. Sayyidina Anas dia melaporkan, dia kata aku tengok jahitan yang kena ataupun yang ada pada tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas dia kata aku tengok jahitan tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan, perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, kemudian dimi'rajkan sampailah ke Sidratul Muntaha pada malam itu, kemudian turun balik sampai ke Masjidil Haram pada malam yang sama sebelum subuh, selesai semuanya. Inilah yang disebut sebagai mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama tuan-tuan, inilah yang disebutkan sebagai iman. Inilah yang disebutkan sebagai iman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai semula di Makkah setelah selesai semua peristiwa Isra' dan Mi'raj,
Belum Rasulullah habis cerita lagi, Abu Bakar kata, apa yang hang sebut, apa yang kamu nak cerita ni ya Rasulullah, betul belaka. Betul belaka apa yang kamu nak sebut ini ya Rasulullah, yang kamu nak cerita ini semua betul ya Rasulullah. Aku membenarkan kamu ya Rasulullah. Kamu betul ya Rasulullah. Ini pelajaran yang hebat yang kita nak belajar, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada tanding. Tiada tanding hebatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setia kawannya, setianya sebagai seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila diperjalankan daripada Makkah ke Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa setelah ditambat burak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersilakan oleh para nabi dan para rasul untuk mengimamkan salat. Maknanya para nabi dan para rasul lain berimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama yang mengatakan malam itu seperti macam majlis serah tugas lah. Maknanya tugas untuk menyambung risalah Islam ataupun tauhid, tugas itu dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu. Rasulullah sebagai rasul akhir zaman membawa tugas yang besar itu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila diperjalankan naik ke langit, sehingga ke langit yang ketujuh, tuan-tuan, ada satu yang pada langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok ada seorang lelaki sat-sat tengok belah kanan, sat-sat dia tengok sebelah kiri. Bila tengok belah kanan senyum, tengok belah kiri menangis. Kita azan dulu ke Saidayat? Terus. Okey, insya-Allah. Ceramah kita malam ni sampai ke berapa saat? 12:30 malam. Oh, insya-Allah. Haji, boleh ke Haji? 12:30 malam kita berhenti. Boleh Haji? Masya-Allah, Tuan Haji tunggulah, saya nak balik Haji. Rumah di Sepang Haji. Baik, tuan-tuan, pada langit yang pertama Nabi tengok ada orang sat tengok kanan, sat tengok kiri, sat senyum, sat menangis. Rupa-rupanya malaikat beritahu itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia tengok kanan, dia senyum kerana apa? Dia tengok ramainya manusia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita lah itu, tuan-tuan. Dia tengok kiri, dia menangis kerana apa? Kerana dia tengok ramai umat yang masuk dalam neraka, dihumbankan dalam neraka kerana apa? Atas dunia dulu engkar, sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Nuh, Nabi Yahya. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa Nabi Idris. Langit yang kelima jumpa Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Ibrahim, ada benda penting yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia, tuan-tuan? Nabi kata, bila aku jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra' dan Mi'raj itu, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hang tolong sampaikan salam aku kepada umat kamu, wahai Muhammad. Nabi Ibrahim sampai salam kepada kita semua, tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Nabi Muhammad, apa dia kata? Dia kata syurga itu tanah kosong. Syurga itu, di dalam syurga itu ada sungai, ada air tawar, ada air yang sangat tawar dan sedap. Syurga itu tanah lapang, ada sungai yang airnya sangat sedap. Dan kata Nabi Ibrahim, tolong ajak kepada umat kamu zikir ini. Sesiapa yang membaca zikir ini dengan sebanyak-banyaknya,
Bila dia memperbanyakkan zikir ini, bila dia masuk syurga nanti, zikir-zikir itulah yang menyebabkan syurganya naik habis segala tanam-tanaman, landscape dan sebagainya. Tuan-tuan, apa zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita? Zikirnya tuan-tuan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah je tuan-tuan. Kita duk sebut sokmo-sokmo dah. Kita sebut ramai tuan-tuan cik pun aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ambil sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, hak ni zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil itu amallah banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita masuk syurga nanti tuan-tuan, penuhlah syurga kita tu dengan landscape tanam-tanaman dengan asbab kita beramal dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara perkara yang kita nak peringatkan diri kita tuan-tuan, bila sebut tentang Isra' dan Mi'raj, tidak lain tidak bukan pada malam itulah diperintahkan ataupun diperturunkan perintah salat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakat tahu belakang tuan-tuan, asalnya salat yang difardukan kepada kita 50 waktu. Bila jumpa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pesan pada Nabi Muhammad, hang pergi minta baliklah diskaun. Pergi minta baliklah, kurang aku dah try dah, umat aku ni depa tak mampu. Pergi minta kepada Allah, kurangkan lagi. Tuan-tuan, kalaulah takdir tak berubah, kalaulah takdir 50 waktu kita semayang, tuan-tuan, wajib fardu 50 waktu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau 50 waktu out of 24 jam, kurang lebih setiap 20 minit semayang. Setiap 20 minit semayang, tuan-tuan. Setiap 20 minit baru masuk agenda perutusan. Kan? Dengan agenda nombor 1, mengesah mesyuarat lepas. Baru tengok perkara berbangkit. Oh, masuk semayang lagi, kita semayang dulu lah. Oh, kena semayang pula, tuan-tuan. Main bola 45 minit, tuan-tuan. Tak ada 40 minit, baru 20 minit. Yuk wisin, semayanglah, kena semayang. Maknanya, kalaulah 50 waktu, begitulah. Tapi tuan-tuan, maha kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dikurangkan menjadi 5 waktu, walaupun salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi fadilatnya Allah Ta'ala boleh lipat gandakan. Seperti 50 waktu Allah Ta'ala boleh bagi kepada kita, tuan-tuan. Itu tanda kasihnya, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tuan-tuan. Inna awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda nombor 1 tuan-tuan, yang paling nombor 1 yang akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah salat kita. Amalan yang akan dihitung oleh Allah nombor 1 ialah salat kita, tuan-tuan. Rahmati Allah. Kalau itu tuan-tuan, hak ni yang kita nak pakat peringat diri kita, tuan-tuan, untuk kita ini dan seluruh zuriat keturunan kita ini semuanya menjaga salat sampailah hari terakhir kita di atas dunia ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kebetulan saya mengajak juga di Masjid Bandar Enstek dinilai. Tuan-tuan, kebetulan di masjid tu dia besar sikitlah daripada surau kita ni. Ada seorang jemaah ni, tuan-tuan, Tuan Haji ni dia pencin. Dia Ustaz Dayat, kalau tempat dia tu di masjid tu, dia satu tiang tu dia punya lah. Macam umpama tiang belah kanan ni kan. Maknanya Tuan Haji abang kita punya, orang lain tak boleh main duduk dah kan. Maknanya kita tahu dah, ma'ruf dah, ni abang kita punya. Contoh itulah. Baik, Tuan Haji ni di Masjid Bandar Estate ni, tiang tu dia punya lah. Maghrib, kuliah subuh, memang dia duduk situ. Dan dia ada buku dia, tuan-tuan. Buku yang dia catat, semua yang ustaz-ustazah duk mengajak ni, dia catat satu-satu, tuan-tuan. Baik, nak ceritanya, tuan-tuan, mudah-mudahan orang yang baik ketika hidupnya, Allah tutup riwayat hidup dia juga dengan kebaikan. Pada satu hari, tuan-tuan,
hari Isnin atau hari Selasa macam tu lah. Hari tu tak ada kuliah subuh lah sebab waktu orang pergi kerja. Tuan-tuan, nak ceritanya, hamba Allah Tuan Haji ni, hari tu dia semayang, lepas subuh tu, kebetulan hari tu Puan Hajah ni, isterinya tak main sama, isteri solat di rumah. Pukul 8.30 tunggu di rumah, Puan Haji ni tak sampai balik lagi. Sangka baik lagi lah, kok ada mesyuarat, ada jamuan ke apa, sarapan ke, sembang ke, sangka baik lagi. Pukul 9 tak balik lagi. Mula Puan Hajah ni rasa tak sedap hati dah. Pukul 9.30 tak balik lagi. Dia pun telefon Tok Imam, telefon pengurusi jalan kuasa, tanya, nampak tak Tuan Haji ni kok lah ada program ke, tak balik sampai tak sampai balik rumah lagi ni. Tuan-tuan rahmati Allah, ringkas cerita, Tuan Haji ni pada hari tu, pagi tu ditemui di Dengkil. Instead ke Dengkil ni dia jauh juga tuan, 40 minit gitulah. Tuan-tuan, rupa-rupanya ditemui di Dengkil accident. Takdir Allah, hari tu tuan-tuan adalah hari terakhir dia hidup, accident, meninggal dunia. Dan yang saya nak kongsi tuan-tuan ialah apa? Dalam raga motor Tuan Haji tu tuan-tuan, ni buku catatan kuliah ilmu yang diduk catat di Masjid Instead tu, ada elok-elok dalam raga motor tu tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, cerita ni mudah-mudahan jadi semangat kepada kita. Kita ni, semua kita ni tuan-tuan, kita nak makin hari makin jadi orang yang jaga solat, makin hari makin orang yang sentiasa menjaga ketetapan agama, supaya hari terakhir kita di atas dunia ini juga, iaitulah hari kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita harap tuan-tuan, waktu kita sihat, waktu kita hidup, kita makin selalu ingat Allah, kita selalu hadir kuliah ilmu, kita selalu berzikir, kita selalu baca Quran, selalu tolong orang, selalu khidmat. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita harap tuan-tuan, hari terakhir kita di atas dunia ini, Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kita mengucapkan La ilaha illallah. Kerana tu tuan-tuan, saya seronok tengok malam ni, Masya Allah, semua peringkat umur ada ni, Alhamdulillah. Yang sini ada, yang pertengahan ada ni, yang anak-anak ni pun ada ni, Masya Allah. Yang pakai jubah ni, Masya Allah, segak ni, darjah berapa ni, umur berapa ni? Darjah 6, Masya Allah, darjah 6 boleh main semayang maghrib, jemaah, Masya Allah. Ustaz, ada anak perempuan darjah 3. Agak-agak boleh ke kalau ni? Oh, serius lah. Apa ni Ustaz cerita awak ni pula? Masya Allah, nak cerita ni bagus ni. Alhamdulillah. Tuan Haji Hajar Ustaz Hidayat, kebetulan saya ada ceramah di Penang itu, di Georgetown. Masjid Syekh Yusuf nama tu. Dia di bandar. Nak ceritanya, masjidnya kreatif macam surau kita ni lah. Alhamdulillah, ramai. Masjid tu tuan-tuan, dia buat macam mana? Nak bagi jemaah ramai ni, khususnya anak-anak yang sekolah rendah ni, dia buat sembahyang subuh ni kempen subuh ni kan. Subuh, anak-anak sekolah rendah yang datang sembahyang jemaah dapat RM5. Dia kata, Ustaz, ya Allah, ramainya surau masjid kami ni, boleh RM5. Alhamdulillah. Kebetulan Tuan Haji, di keliling Masjid Syekh Yusuf tu, keliling dia tu, banyaknya rumah penduduk yang asnaf B40 ni. Jadi mak ayah ni, bila masjid sembahyang subuh bagi RM5, mak ayah kata, abang Long, abang Ngah, abang Cik, pergi sembahyang subuh, dapat duit RM5. Sebab duit RM5 tu lah tuan-tuan, bila dapat, anak-anak ni confirm hari tu boleh makan nasi lemak dan air sirap di sekolah, confirm dapat. Sebab mak ayah dia tak boleh nak bagi duit sebanyak tu. Susah. Kan? Kerana kesusahan. Jadi Masya Allah, masjid buat satu program yang sangat baik. Di samping boleh tolong orang susah di sekeliling, masjid tu betul-betul berfungsi untuk membantu orang susah.
Pada masa yang sama, masjid dia imarahkan dengan anak-anak kecil tadi. Alhamdulillah. Satu. Kemudian Ustaz, bila dia tengok berjaya tu Ustaz Dayat, dia pengurusi ni dia buat cadang pula. Dia kata kita bagi juga untuk anak-anak yang main tarawih. Tarawih cukup set 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Cukup lengkap 20 rakaat dan 3 witir, boleh juga RM5. Dia buat Ramadan terlepas. Dia kata, Ustaz, ya Allah seronoknya Ustaz, ramai budak-budak ni main semayang tarawih dan witir 3 rakaat, tarawih 20 rakaat, lengkap. Ada mana ni? Alhamdulillah. Tapi bila tengok CCTV balik, lepas 8 rakaat tarawih tu, pom mereka keluar. Keluar. Tapi bila Tuk Bilal sebut, Autiru wa masjidu wa azimu syarkum syarang suyami antabah wallah. Masuk balik tuan. Tapi jatuh kuasa dia kata, tak apalah. Tak apa dia kata. Anak-anak yang sekolah rendah, yang tadika ni, prasekolah ni, bila mereka besar, di peringkat ijazah, mereka belajarlah di mana-mana pun. UK ke, US ke, Canada ke, New Zealand ke, mereka akan register dalam kepala mereka. Waktu aku kecil dulu, tok, nenek, ayah, mak bawa aku, pimpin aku main sembahyang tarawih. Akan lekat insya-Allah dengan pendidikan yang dia buat tadi. Itu cara lah. Dengan cara. Dan tuan, pengurusi dia kata, Ustaz, saya mula-mula fikir juga, cukup ke bajet ni nak tunggu 30 Ramadan ni? Dia kata, Ustaz, bila kita buat program macam tu, bila orang tengok masjid imarah, dia kata, orang infak ni berlipat kali ganda lagi Ustaz. Kami boleh buat macam-macam program lagi. Antara yang dibuat Syed Dayat, waktu tengah hari sebelum masuk zuhur, 12 tengah hari 1 petang tuan-tuan, di masjid itu ada sebelah tempat disediakan untuk anak-anak rider kita ni, Food Panda apa semua ni kan. Mailah rehat saat, tidur saat, nak tunggu mayang zuhur, tidur sekejap 30 minit ke 20 minit ke. Lepas tu ada juga makanan tengah hari disediakan. Sampai tahap tu lah dia boleh buat. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, solat merupakan perkara yang sangat penting yang mesti kita berikan penekanan kepada anak-anak cucu kita tuan-tuan. Kerana itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan Haji Puan Hajah, jangan tinggal tuan-tuan, termasuk dari saya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini dan seluruh zuriat keturunan kami, Ya Allah, sebagai hamba-hamba kamu, Ya Allah, yang mendirikan salat. Hadirin rahmati Allah, Nabi ajak kepada kita tuan-tuan, apabila kita ada masalah, Nabi tunjuk contoh pada kita. Bila ada masalah, Nabi akan kejutkan ahli keluarga Nabi ini untuk bangun sembahyang malam. Dalam riwayat tuan-tuan, Sayyidatina Fatimah, dan dan Sayyidina Ali, walaupun mereka dah berkahwin, walaupun mereka dah umur dewasa pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kejutkan anak menantu ni untuk sembahyang subuh dan untuk berqiyamul lail, untuk bertahajud. Sampai tahap itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga solat. Tuan-tuan rahmati Allah, tentu sekali lah yang kita nak tuan-tuan, perubahan diri kita ataupun kita kekalkan istiqamah momentum hidup kita ini tuan-tuan, iaitulah kita nak solat di awal waktu dan kita nak solat berjamaah. Syukur tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita semua ni dapat jadi orang yang memakmurkan salat jamaah, yang menjadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, idza ra'aitumur rajul, apabila kalian lihat seseorang itu ya'tadu ilal masjid, orang itu sentiasa berulang-alik datang ke masjid. Subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Dia ada semua, ada selalu. Kalau tak sakit, tak demam, dia ada. Dia jemaah regular. Mana-mana pun dia ada di masjid dan di surau untuk imarah salat jamaah.
Hadirin rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kamu persaksikanlah iman orang itu. Kamu persaksikanlah iman orang itu. Maknanya orang yang sentiasa melazimi masjid dan surau untuk berjamaah, ini antara tanda orang yang telah dipersaksikan iman mereka. Kerana itu tuan-tuan, makin kita bertambah umur, makin kena rapat dengan masjid. Makin kena akrab dengan masjid. Inilah satu perasaan, satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi tak kepada semua orang. Tak semua orang dapat perasaan itu, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, kalau program mendaki bukit ke, program apa lagi? Macam-macam program lah, berbasikal ke, kalaulah call time 5.30 pagi, 5.20 pagi dia sampai dah. Tak salah lah, bagus lah. Rekreasi itu bagus. Tak salah pun. Tapi tuan-tuan, yang kita naknya ialah semangat yang sama tu kita bawa juga dalam sembahyang kita, supaya kita ni jadi orang yang istiqamah menjaga waktu solat. Yang kita takut, tuan-tuan, dalam riwayat Nabi kata, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang munafik itu ada dua sembahyang yang berat bagi mereka. Satu, sembahyang subuh. Dua, sembahyang isyak. Memang berat semua dua sembahyang ni, tuan-tuan. Hati-hati, kalaulah dua sembahyang ini kita lekakan, kita alpakan, kita terasa berat, kita bimbang, tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, ini adalah orang yang munafik. Dan tuan-tuan, Nabi sebut dalam riwayat, kalaulah umat aku tahu betapa besarnya fadilat berjamaah, kalaulah umat aku tahu besarnya fadilat berjamaah, Nabi kata, atas dunia dulu mereka sanggup untuk datang ke masjid untuk berjamaah sekalipun terpaksa merangkak, sekalipun terpaksa datang dalam keadaan merangkak pun, Nabi kata mereka sanggup untuk datang atas dunia dulu kalau mereka tahu betapa besarnya fadilat berjamaah. Kerana itulah, tuan-tuan, waktu kita sihat, tuan-tuan, ya, mailah kita datang berjamaah, kerana kita tak tahu, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita bedridden. Kita tak tahu, mungkin 5 tahun lagi kita bedridden, tuan-tuan. Waktu itu malaikat akan tetap menulis pahala kita, pahala orang yang berjamaah. Sebab waktu kita sihat dulu, kita mai selalu masjid, mai surau untuk berjamaah. Hadirin rahmati Allah Ta'ala sekalian. Kerana itu Imam Hasan Al-Basri, dia ada satu doa yang dia doa kepada Allah. Allahumma anta rabbuna. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Warzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami istiqamah. Tuan-tuan, kata kuncinya iaitulah istiqamah. Harapan kita, tuan-tuan, kita semua ni, tuan-tuan, jadi hamba Allah yang istiqamah. Istiqamah berkasih sayang, istiqamah saling berbaik sangka, istiqamah saling bantu-membantu, istiqamah saling mendoakan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita dah di hujung-hujung ni, saya nak tanyalah, tuan-tuan, soalan-soalan terakhir ni. Tuan-tuan Haji, Puan Hajah, sayang ke tidak sahabat-sahabat sebelah ni, Tuan Haji, Puan Hajah? Sayang ke tidak? Macam tak sayang yang Ustaz Dayak tak jawab ni. Tuan Haji, Puan Hajah, sayang ke tidak sahabat-sahabat sebelah ni, depan belakang ni, tuan-tuan? Sayang ke tidak? Alhamdulillah. Kalau sayang, boleh tak salam Ustaz dengan kawan-kawan sebelah, tuan-tuan? Depan, belakang, kiri, kanan, salam Ustaz, tuan-tuan? Siapa tak buat pendek umur. Puan Hajah, salam Ustaz sesama jemaah kita, muslimat kita tu. Tu dia, tuan-tuan. Tak suruh berhenti lagi, tuan-tuan. Nak suruh buat nombor 2, tuan-tuan. Boleh tak pegang pipi sahabat-sahabat sebelah, tuan-tuan? Sambil pegang tu sebut, saya sayang awak. Puan Hajah, mulakan dulu Puan Hajah. Tuan Haji. Tuan Haji ni tak sporting ni. Ingat peraturan kita, siapa tak buat pendek. Lawak ya. Tuan-tuan, ni yang kita nak cerita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita kiri, kanan, depan, belakang ni, tuan-tuan. Ni, kita bersahabat bukan setakat mai letak kasut, mai letak selipar, mai semayang, zikir, doa tu balik. Tak, bukan sekadar itu.
Makna salat jamaah yang Allah Ta'ala nak ajakkan kepada kita iaitulah kita saling kasih mengasihi sesama kita, tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ni tak sempurna iman kita selagi mana kita tak sayang kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ni melampaui kasih kepada diri kita. Maknanya kurang lebih nak mudah faham, kita kena sayang orang lain macam kita sayang diri kita, tuan-tuan. Kalau cerita nanti Ma'al Hijrah kan, ceritalah bagaimana betapa hebatnya para sahabat. Tuan-tuan, ni kita duduk dalam jemaah kita ni, tuan-tuan, kita nak bersahabat sampai syurga. Kalaulah tuan-tuan haji, puan-puan Najah masuk syurga, nanti tengok-tengok sahabat kita ni tak ada dalam syurga. Tak tahu bintang mana dia ni. Tolonglah waktu itu angkat tangan, tadah tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, atas dunia dulu aku ada sahabat aku ni. Ya Allah, dia dulu, dialah yang imarah masjid, yang imarah surau. Dialah suka tolong orang. Mana dia ni? Ya Allah, tak ada pun aku tak nampak pun dalam syurga. Ya Allah, tolong ya Allah, bawa dia dalam syurga sama dengan aku. Ya Allah, tolong ya Allah. Tuan-tuan, perempuan, kita bersahabat, tuan-tuan, sampai syurga. Dalam syurga nanti, tuan-tuan, dalam Quran dan hadis cerita pada kita, kita akan sembang balik benda yang kita buat atas dunia, tuan-tuan, dalam syurga nanti. Sembang balik sesama kita, tuan-tuan. Karena itulah, tuan-tuan, ya, masjid dan surau ni ialah tempat untuk kita mempertautkan silaturrahim sesama kita, tuan-tuan. Karena itulah, tuan-tuan, saya teringat satu kisah Ka'ab. Ka'ab ni, tuan-tuan, sahabat Nabi ni, dia adalah buat satu salah, satu kesilapan. Sahabat-sahabat ini mereka begitu sensitif. Rasa bersalah kepada Allah itu selalu sangat rasa bersalah. Dan mereka akan minta ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ka'ab ni, tuan-tuan, dan riwayat ni menjadi dalil dan petunjuk kepada kita. Apabila kita melakukan kesalahan, kita nak minta ampun, nak minta maaf kepada Allah, selain kita istighfar, selain kita salat 2 rakaat, yang ditunjukkan oleh Ka'ab dan diiyakan oleh Rasulullah ni juga menjadi salah satu cara untuk kita minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya, tuan-tuan? Sedekah. Ka'ab bila dia buat satu salah, dia nak minta ampun kepada Allah setelah dia istighfar, setelah dia salat, dia kata dia nak sedekahkan semua duit yang dia ada. Dia nak sedekah semua yang dia ada. Nabi bila dengar Ka'ab beritahu macam tu, Nabi kata, jangan macam tu Ka'ab. Hang simpan sikit untuk habuan kamu, simpan untuk habuan kamu, sebahagian itu kamu sedekahlah. Sebahagian kamu sedekah, sebahagian lagi untuk kamu dan keluarga kamu. Jadi para ulama kata berpandukan apa yang ditunjukkan oleh Ka'ab dan dibimbing dan diiyakan oleh Rasulullah, antara salah satu cara untuk kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak bersedekah, infak dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, penutupnya saya nak tutup kuliah malam ni, tuan-tuan. Kalau yang tadi tuan-tuan tak ingat, tak apa. Ingat 4 benda ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Surah Al-Ahqaf ayat nombor 15. Allah Ta'ala beritahu apabila umur kamu sampai umur matang dan apabila umur kamu sampai umur 40 tahun. 40 sanah. 40 years old. Bila umur kamu sampai 40, surah Al-Ahqaf ayat nombor 15 sebut ada 4 benda yang kita kena buat, tuan-tuan. Tapi Ustaz Dayak, saya tengok depan saya ni, Masya Allah, semua tak sampai umur 40 lagi ni, kan? Alhamdulillah. Semua 20-an lah, Alhamdulillah. Sweet 17, Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila masuk umur 40 ada 4 benda ni, tuan-tuan. Nombor 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Banyak bersyukur, ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau bimbing aku ya Allah, pimpin aku ya Allah, supaya aku ini menjadi hamba Allah, hamba kamu yang bersyukur atas nikmat yang kau bagi kepada aku dan nikmat yang kau bagi pada kedua ibu bapaku ya Allah. Tuan-tuan, kita nak syukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi kita, tuan-tuan. Tengok orang yang kurang dari kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dengan teman-teman, tuan-tuan, khususnya teman-teman di JAIS,
Bila kita ada program-program untuk menyantuni golongan gelandangan contohnya, kan? Ya Allah, kita rasa sedih tuan-tuan. Tidur bawah jambatan, tidur atas kotak. Selimut dia apa? Guni berah tu. Jadi selimut. Allah Akbar, kita ni kan Allah Ta'ala bagi banyak kat kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak syukur tengok orang bawah. Tengok orang yang kurang daripada kita tuan-tuan. Hadirin rahmati Allah, maknanya bila masuk umur 40 tahun dan ke atas, kita kena makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi 3 cara yang para ulama tunjukkan kepada kita. Nombor 2, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah untuk buat amal-amal soleh. Tuan Haji, Puan Hajah, bila umur masuk 40 tahun, kalau sebelum ni jarang semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dah masuk umur 40 tahun, kena buat dah. Kalau sebelum ni jarang puasa Isnin Khamis. Jarang. Dah masuk umur 40 tahun, kena biasa-biasakan. Kalau nak ambil contoh, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, ada 3 benda. Ausini khalili. Abu Hurairah kata, Rasulullah kekasih aku telah wasiatkan aku 3 benda. Nombor 1, Nabi wasiat kepada Abu Hurairah, jangan tinggal sembahyang duha. Nombor 2, jangan tinggal sembahyang witir sebelum tidur. Nombor 3, sebulan jangan tinggal puasa 3 hari. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni, hebatnya mereka, Masya Allah. Apa yang Nabi buat, mereka istiqamah buat sampai mati. Sampai mereka meninggal dunia, mereka tak tinggal apa yang Nabi SAW buat. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh jaga 3 benda ni Tuan Haji, Puan Hajah, 3 benda ni sampailah hari terakhir kita atas dunia ni tuan-tuan, ni hebat dah. Habis-habis penat, habis-habis penyegan, orang Penang kata tuan-tuan, witir sebelum tidur 1 rakaat, okey lah. Paling tidak tuan-tuan. 3 benda ni buatlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umur dah 40 dan ke atas. Selama ni kita dah tak buat ataupun kurang, bila masuk umur 40, kena beringat. Sebab kata ulama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Ahqaf 40 ni? Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut umur 60, umur 70, 80, 90? Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut umur yang tu, Allah Ta'ala sebut umur 40? Jawapannya Al-Imam Al-Qurtubi kata, umur 40 ini ialah simpang terakhir kita sebelum bertemu ataupun sebelum sampai destinasi hidup kita. Umur 40 ni dah masuk simpang akhir dah. Dah masuk selekoh akhir dah. Tuan-tuan, lama dah kita masuk selekoh akhir tuan-tuan. Maknanya sikit je lagi akan sampai checkpoint kita, iaitulah kematian. Jadi tak boleh dah kita tinggal tuan-tuan amalan-amalan walaupun nama sunat. Sebab apa? Kita kena kampul banyak-banyak, kena ada amalan yang banyak-banyak untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah. Kerana itu kami teman-teman asatizah tahun ni antara yang kita nak highlight kepada masyarakat, tuan-tuan, kita nak kongsi, iaitulah surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah yang kita nak tadabbur, yang kita nak bawa mesej surah Al-Jumu'ah dalam masyarakat. Salah satu ayat tuan-tuan yang kita pun dah tahu tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk kamu bersalat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu menuju Allah, wa darul bay', dan kamu tinggalkan urusan perniagaan kamu. Maknanya tinggalkan dunia kamu. Jumaat masuk pukul 1.20 lah kurang lebih. Berapa lama Tuan Ji kita sembahyang Jumaat campur khutbah tolak apa semua tuan-tuan? 2.10, pukul 2.25 minit Ustaz tak? Ustaz Dayak tak ada orang sembahyang sampai Jumaat sampai pukul 3 ada Ustaz? Kalau ada, dia akan report pada Ustaz Hidayat kan? Maknanya dalam tempoh 1.20 sampai 2 tengah hari, tu je yang kena wadarul bay' bagi orang lelaki khususnya. Tinggalkan keduniaan.
tinggalkan urusan jual beli kamu, tinggalkan dunia, tinggalkan komputer, tinggalkan handphone, tinggalkan fan. Untuk apa? Fas'au ila zikrillah. Tapi tuan-tuan, hari ni realitinya tuan-tuan, khatib khutbah kedua dah. Di bawah duk kena cendol pulut lagi. Duk kena pasembak lagi, tak rasa bersalah apa pun. Khususnya orang lelaki. Jadi yang kita nak bawa tema tuan-tuan, iaitulah bukan setakat Jumaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bila masuk waktu sembahyang, paling tidak 10 minit je. 10 minit je. Main sembahyang berjamaah, main solat, sembahyang doa sat 10 minit je. Tinggalkan sekejap. Waktu itulah waktu tamakninah, waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saat lepas habis sembahyang itu tuan-tuan, apa ayat lepas tu? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tak ingat saya. Banyak makan kepala ikan lupa ni Ustaz . Lepas tu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Lepas habis sembahyang tu, fantashiru fil ard, kamu bertebaranlah segenap penjuru dunia, pilih mana pun, untuk kamu mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, itu perkara yang kedua. Nombor 3, bila masuk umur 40 tahun Allah Taala sebut, wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, kau tolonglah perelokkan zuriat keturunan aku, ya Allah. Tolonglah perelokkan zuriat keturunan. Tuan-tuan perempuan haji, tuan-tuan ajar, kita kena pakat beringat, pakat tengok anak cucu kita tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, cabaran ni sangat takut tuan-tuan ni. Cabaran ni tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan hari ni tuan-tuan, anak-anak kita tuan-tuan, na'udzubillah, ada orang tuan-tuan hari ni, budak-budak, anak-anak remaja tuan-tuan, yang menjual gambar bogel kod telefon tuan-tuan. Berapa ringgit dia jual? RM40, RM50. Tuan-tuan, janganlah itu keturunan kita tuan-tuan. Terbaru tuan-tuan, dah didakwa pun, dibicara di mahkamah pun. Ni, persundalan ni, apa nama? Bahasa kita Ustaz? Itulah persundalan tu. Tiba-tiba ni budak ni ada satu program podcast, jemput kawan ni jadi tetamu tuan-tuan. La ilaha illallah. Apa nak jadi ni? Mengangkat orang-orang yang melakukan perkara dosa dan maksiat, perkara keji. Adakah orang ini yang nak diangkat sebagai untuk dijadikan contoh? Maknanya tuan-tuan, ini yang berlaku pada zaman kita ini, yang menyebabkan kita semua tuan-tuan kena pakat-pakat beringat, kita bimbang tuan-tuan, cabaran hari ini boleh merosakkan anak-anak kita tuan-tuan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala pesan pada kita tuan-tuan, kena perbanyakkan, iaitulah inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu ya Allah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Tuan-tuan minta maaf banyak, terlebih masa 15 minit. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah itu datang kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.